Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 108 ingin berkongsi pembentangan yang bertajuk Strategi dan Langkah yang Kreatif dan Inovatif bagi melahirkan negara Malaysia yang beretika dan beradab. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama mendengarkan pembentangan yang pertama yang dimulai dengan bahagian pengenalan. Semua orang mempunyai ciri personaliti yang tersendiri serta kreativiti yang berbeza mengikut kemahiran yang dimiliki oleh individu tersebut. Semua manusia mampu berfikir secara kreatif, namun yang membezakan setiap satu daripada kita ialah kebergantungan dengan keupayaan diri dan bentuk masalah yang kita hadapi. Manusia yang kreatif biasanya akan mencari jalan keluar untuk keluar daripada kepopong kesulitan yang ditempuhi. Memiliki pribadi yang unik menunjukkan kepribadian individu yang kreatif dalam mencipta sesuatu inovasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan dengan sesi pertama, yaitu sistem pendidikan. Negara Malaysia merupakan negara yang mementingkan etika dan peradaban dalam melakukan sesuatu tindakan. Hal ini karena etika dan adab seseorang amat diperlukan bagi memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Sistem pendidikan berasal daripada bahasa Yunani, yaitu sistema yang membawa maksud, cara ataupun strategi. Setiap negara, khususnya negara Malaysia, mementingkan sistem pendidikan yang baik untuk membantu generasi muda meningkatkan pengetahuan ilmu mereka terhadap etika dan peradaban seseorang itu. Sistem pendidikan sama ada dari sistem persekolahan merupakan langkah bagi sesebuah negara itu membangunkan masyarakat yang beretika dan beradaban. Sistem persekolahan merupakan titik permulaan bagi sebuah pelajar untuk mendapat saluran yang betul untuk menimba ilmu pengetahuan. Hal ini karena dari titik permulaan itu mereka akan dididik dan diberikan pengetahuan yang betul untuk membangunkan jati diri dalam diri mereka. Dengan pengamalan etika ini, anak-anak generasi muda pada masa kini akan memiliki setiap sikap nilai murni dan sopan santun yang akan menggambarkan mereka sebagai rakyat yang beretika dan beradaban. Dalam perspektif Islam, etika amat penting kepada umatnya kerana umat Islam menggariskan panduan sebagai prinsip amanah, adil, tawaduk dan keseksamaan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Harus diakui bahwa sistem pendidikan yang berasaskan agama juga akan melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap berpengetahuan tinggi serta menghasilkan masyarakat yang beretika. Konsep nilai murni dan etika moral ini adalah amat penting di dalam pembinaan sasya pelajar kerana penerapan nilai etika dan moral ini bukan sahaja berlangsung di dalam proses pengajaran dan pembelajaran semata-mata, tetapi perlu ditekankan di luar sisi pengajaran juga. Kesimpulannya, budaya dan peradaban yang baik haruslah dipupuk sejak awal lagi untuk melahirkan dan membangunkan masyarakat yang beretika. Dengan sikap ini akan mencerminkan akhlak seseorang dengan baik. Seterusnya, strategi agama dan bangsa juga memainkan peranan yang penting dalam melahirkan Malaysia yang beretika dan peradaban. Strategi agama dalam melahirkan negara yang beretika dan peradaban adalah melalui prinsip rukun negara yang pertama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap rakyat yang menganuti agama perlu mengamalkan prinsip rukun negara yang pertama agar dapat mewujudkan kepercayaan yang teguh kepadanya dan saling hormat menghormati antara satu sama agama yang berlainan. Selanjutnya, membentuk nilai-nilai murni dalam kehidupan rakyat juga merupakan strategi agama yang dapat melahirkan negara yang beretika dan peradaban. Agama dapat mendorong rakyat dalam menanam sifat-sifat nilai murni seperti bercakap benar, toleransi, dan rasional. Melalui strategi ini, mereka yang menganuti agama dapat menjadi contoh kepada yang lain untuk lebih beretika dan peradaban. Dari segi strategi bangsa pula, di Malaysia terdapat pelbagai musim perayaan. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang beretika dan peradaban,
rakyat haruslah menghormati setiap musim perayaan di Malaysia. Contohnya, melawat rumah terbuka rakan yang berbangsa Melayu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita boleh mengambil masa untuk mempelajari adat resam rakan seperti memakai pakaian tradisional, mencuba makanan tradisional, dan banyak lagi. Strategi agama dan bangsa adalah penting agar dapat mengelakkan kejadian seperti penyalahgunaan kuasa semasa zaman gelap pemakin Renaissance, di mana golongan gereja telah memanipulasikan kuasa mereka dengan menjual sijil indulgence kepada rakyat yang tidak bersalah dan menyatakan bahawa jika mereka membeli sijil tersebut, segala dosa mereka akan diampuni. Hal ini terjadi apabila agama pada zaman itu tidak menekankan perbuatan yang beretika dan peradaban. Oleh itu, strategi agama adalah amat penting dalam melahirkan negara Malaysia yang beretika dan peradaban. Kita boleh juga mengambil contoh seperti tragedi 13 Mei 1969, berlaku rusuhan kaum dan banyak nyawa yang hilang dengan serta-merta. British telah mengasingkan identiti sosio-budaya di mana kaum Cina diarahkan untuk menetap di kawasan Lobong Biji, manakala kaum Melayu bersembunyi di kampung. Itu menyebabkan integrasi pada masa itu hancur antara kaum. Strategi kaum ini dapat mengelakkan tragedi ini daripada berlaku. Seterusnya kita masuk kepada isu yang ketiga, iaitu adalah peranan media sosial. Dalam konteks ini, saya akan berkongsi di mana media sosial juga boleh menjadi salah satu tunjang utama yang boleh dijadikan sebagai salah satu strategi dan langkah yang kreatif serta inovatif dalam melahirkan negara Malaysia yang beretika dan berperadaban. Memang tidak dinafikan, terdapat segelintir pengguna media sosial ini yang sengaja untuk menyebarkan informasi yang tidak sahih serta ideologi yang boleh meruntuhkan etika serta peradaban masyarakat Malaysia. Namun, sekiranya media sosial ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, saya yakin bahawa ianya dapat melahirkan negara Malaysia yang beretika dan berperadaban. Oleh demikian, kita terus masuk kepada poin yang pertama, iaitu menyekat dan menapis filem atau video yang mempunyai unsur-unsur prejudis. Di mana di sini, khususnya pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam penggunaan media sosial bagi membentuk etika dan peradaban di Malaysia. Pihak kerajaan, khususnya Lembaga Penapisan Filem Malaysia (LPF), seharusnya menyekat atau menapis filem yang mempunyai unsur-unsur prejudis terhadap kaum, agama, jantina, seksual ataupun keganasan. Sebagai contoh, dalam satu akhbar berita harian di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menentang keras penyiaran drama perempuan itu yang bakal ditayangkan pada bulan Ramadan 2022. Ini kerana pada dalam drama tersebut mempunyai unsur-unsur seksual di mana yang boleh menyebabkan runtuhnya etika masyarakat di Malaysia ini. Bukan itu sahaja, salah satu filem daripada pelakon terkenal iaitu Jennifer Lopez yang bertajuk Hustlers juga turut diharamkan ditayangkan di Malaysia kerana dikabarkan filem ini mengandungi terlalu banyak adegan seksual ataupun lucah dan serta penggunaan dada, di mana disebabkan perkara ini LPF mengharamkan filem Hustlers untuk ditayangkan di Malaysia. Oleh demikian, saluran rancangan daripada media sosial maupun media massa perlu ditapis kemasukannya dan seharusnya mengutamakan program yang dapat meningkatkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai ketimuran. Ianya mestilah berunsurkan pendidikan, nilai murni, batasan agama, etika dan tata susila ketimuran agar boleh diterapkan oleh rakyat Malaysia supaya dapat membentuk etika dan peradaban yang mantap. Seterusnya, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu pihak kerajaan juga seharusnya mengawal penularan berita palsu yang terdapat di media sosial. Sebagai contoh, satu kajian kes ke atas mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tun Hussein On, Malaysia yang berjumlah 150 orang responden, majoriti responden iaitu seramai 138 orang yang bersamaan 92 orang bersetuju dan sangat bersetuju dengan info
berhubungan dengan pandemik COVID-19 yang tersebar secara berleluasa oleh masyarakat menyebabkan munculnya berita tidak sahih. Manakala terdapat juga 12 orang responden, iaitu bersamaan dengan 8%, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju dengan info berhubung dengan pandemik COVID-19 yang tersebar secara berleluasa oleh masyarakat menyebabkan munculnya berita tidak sahih. Penyebaran berita palsu ini adalah berkaitan dengan isu politik negara Malaysia yang tidak stabil seperti pemilihan Perdana Menteri Malaysia baru disebabkan peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah memberi kejutan kepada rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, rakyat Malaysia seharusnya memainkan peranan yang penting dengan tidak mudah untuk mempercayai berita palsu dan menjadi batu api. Sebaliknya, haruslah menunggu berita yang telah sah diumumkan oleh pihak yang berautoriti. Akhir sekali, iaitu poin yang ketiga ini akan menjelaskan di mana media sosial juga boleh memupuk sikap tolong-menolong dalam diri masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, inisiatif pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia dalam menyebarkan program kesukarelawanan untuk program rezeki umat, di mana media sosial inilah yang akan menjadi salah satu medium untuk menyebarkan tentang program tersebut. Dengan adanya program sebegini, kita boleh mengambil pedoman di mana setiap orang dipertanggungjawabkan untuk membantu orang lain yang tertimpa musibah agar sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban yang mereka alami. Saya ingin membentang isi yang keempat, iaitu pembentukan integriti dalam kalangan kaki tangan awam. Menurut Aristotle, seseorang itu beradab apabila mereka melakukan sesuatu tindakan yang betul kerana tindakan tersebut akan diketahui secara konsisten dan sebati dengan diri. Dengan ini, penting bagi membentuk nilai moral yang baik daripada latihan dan kebiasaan. Melalui pandangan Kuntz 1998 berpendapat bahawa setiap individu seharusnya menggunakan kreativiti tidak terlampau serius sehingga menyebabkan kehilangan serta tidak taksub dengan pribadi serta tidak mengikut pandangan orang lain dalam memperoleh integriti mereka. Selain itu, setiap individu juga berani dalam menentukan sempadan serta mempertahankan diri daripada perkara yang merosak diri dan nilai yang dipegang. Daripada Widam dan Friedland 2003. Strategi pertama dalam pembentukan integriti dalam kalangan kaki tangan awam adalah dengan mengadakan pembaharuan dalam perkhidmatan awam, iaitu pengurusan awam aliran baru yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan mengukuhkan kecekapan, profesionalisme dan etika kerja dalam kalangan penjawat awam di negara ini. Seterusnya, penubuhan unit integriti pada setiap penjawat awam dipercepatkan seperti mana yang telah diputuskan oleh kerajaan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2013 oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memastikan penjawat awam untuk mempraktikkan amalan budaya kerja yang unggul yang dapat membendung jenayah, pelanggaran dalam tata kelakuan serta etika organisasi. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang dalam jenayah juga dilakukan seperti gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa serta penyelewengan dalam kalangan penjawat awam. Dari segi persekitaran yang kondusif pula, memartabatkan budaya integriti akan mewujudkan satu persekitaran yang baik bagi bekerja dalam menghindarkan diri daripada berlakunya salah laku. Dengan ini, persekitaran yang baik mampu mempengaruhi seseorang dari segi nilai dan tingkah laku diri. Oleh itu, amalan yang murni dalam etika kerja yang baik seharusnya menjadi budaya dalam diri setiap insan itu sendiri. Tadbir urus yang baik dan mempertingkatkan integriti akan memerlukan banyak sokongan daripada semua pihak,
terutamanya dalam perkhidmatan awam, seperti pegawai, kaki tangan, serta organisasi, agar mengikuti segala prosedur dan peraturan dalam menjalankan kerja. Agama Islam juga sangat menggalakkan umatnya bekerja secara jujur, amanah, mesra, dan berkasih sayang antara majikan dan pekerja dalam berkhidmat, selagi perkara yang dilakukan tidak bercanggah dengan hukum syara yang membentuk masyarakat yang berjaya di samping bertakwa. Salam sejahtera, saya Bella Ristika Yejanis. Sekarang saya akan membentangkan isi yang kelima, yaitu keazaman politik. Keazaman membawa maksud keinginan dan kemahuan yang sangat kuat untuk mencapai satu impian. Keberkesanan keazaman ini bergantung kepada ilmu dan keupayaan seseorang pemerintah. Semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad juga, beliau sangat menitik beratkan keazaman politik ini untuk membangunkan negara yang beretika dan peradaban. Strategi dan langkah. Keazaman politik dapat dilihat daripada sikap kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin. Kepimpinan seorang pemimpin perlulah bersikap adil kepada rakyatnya tanpa memandang agama dan kaumnya untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Sekiranya pemimpin tidak berlaku adil kepada rakyatnya, maka akan hilang kepercayaan rakyat kepada pemimpin tersebut. Dari situ akan berlaku keruntuhan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat. Peranan pemimpin didorong oleh keazaman politik demi memperjuangkan negara yang beretika dan peradaban. Kemudian, penubuhan dasar sosial negara DSN merupakan salah satu keazaman politik, di mana DSN ini ditubuhkan untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat yang berterusan tanpa memandang status agama, kumpulan etnik, gender, dan fahaman politik. Dan seterusnya, kerajaan perlu peka kepada isu-isu dalam negara, di mana keazaman politik sangat diperlukan dalam mengakui hak bagi setiap kaum. Isu-isu perkauman yang tidak dititik beratkan boleh mencetuskan masalah perkauman. Dan akhir sekali, keazaman politik dapat dilihat dari segi etika dan integriti penjawat dan masyarakat awam serta ahli politik, di mana kerajaan telah menggubal Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP), di mana pelan ini merupakan usaha kerajaan untuk menangani isu rasuah di Malaysia yang boleh menyebabkan ketidakstabilan sosial. Sememangnya keazaman politik telah banyak menyumbang kepada kelahiran negara yang beretika dan peradaban. Kesimpulannya, etika dan peradaban perlu disematkan dalam kehidupan seharian dalam masyarakat yang berbilang kaum yang telah mewujudkan keharmonian di negara ini. Negara Malaysia berjaya dalam mengekalkan keamanan serta mengelakkan diskriminasi kaum. Bukan sahaja kejayaan yang perlu dipertahankan, malah pengamalan yang ada juga perlulah diteruskan bagi generasi yang akan datang, kerana ianya akan memberikan impak yang besar dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Oleh itu, masyarakat seharusnya menanamkan sikap etika dan adab dalam diri agar pembangunan negara akan berkembang maju selaras dengan sikap masyarakat yang bermoral yang menjadikan kes-kes jenayah di negara ini semakin berkurang. Terdapat dua cadangan yang dapat diberikan dalam tajuk ini. Yang pertama ialah melakukan pelbagai penyelidikan ataupun R&D yang dapat menaik taraf teknologi serta kemahiran dan kreativiti modal insan. Cadangan yang kedua ialah memberikan bantuan dan sokongan terhadap modal insan yang kreatif dan berinovatif untuk memantapkan penghasilan inovasi yang mampu berdaya saing dengan negara luar.